Para hakim, boleh kita mulakan sidang sekarang? Ya, boleh mulakan. Okey, okey. Baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke pertandingan debat Piala Ketua Menteri Sabah tahun 2022. Untuk makluman hadirin sekalian, persidangan ini dapat ditonton secara siaran langsung melalui saluran YouTube kami melalui pautan Linktree palangsiarat.langsung. Dan saya Nur Fatia Aini merupakan Tuan Yang di-Pertua Dewan anda pada sesi kali ini. Baiklah, persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah serta bidasan pada persidangan ini. Pihak kerajaan diwakili oleh mahasiswa daripada Kolej Universiti Politik Mara KUPTM, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Nurul Ain binti Kamaruzaman, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Muhammad Fahmi Armadi, Yang Berhormat Menteri Pertama Nurin Nabiha binti Ramlan, dan Yang Berhormat Menteri Simpanan Siti Farahawida binti Ismail. Manakala pihak pembangkang pula diwakili oleh mahasiswa daripada Universiti Putra Malaysia UPM. Yang Berhormat Ketua Pembangkang Muhammad Jufri Firdaus, Yang Amat Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Iskandar Zikri bin Zakaria, Yang Berhormat Pembangkang Pertama Nur Ain Akila binti Rosli, dan Yang Berhormat Pembangkang Simpanan Muhammad Hakim bin Nur Zamani. Manakala hakim bagi pusingan ini pula ialah Dr. Zaba selaku Ketua Hakim, Encik Al-Ghassan selaku Hakim Kedua, dan Encik Izzuan selaku Hakim Ketiga. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dihormati, saya yakin bahawa yang berhormat sekalian sudah arif dengan peraturan dan tata cara semasa dewan kita bersidang. Sekiranya ahli-ahli yang berhormat sudah bersedia, persidangan akan dimulakan sekarang. Usul bagi pusingan ini ialah SMJ titik bertindih kiblat pembangunan bukan retorik politik. Dengan ini, saya menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuka sesi perdebatan. Dipersilakan. Cubaan suara boleh dengar? Boleh. Terima kasih. Sekejap, Memegang semangat negeri di bawah Bayu, kami hadir menggagaskan satu usul SMJ 2 noktah bertindih kiblat pembangunan bukan retorik politik. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, perahu sudah di air, dayung sudah di tangan, terus bergerak kepada pendefinisian usul frasa demi frasa. Frasa pertama, SMJ. Sabah Maju Jaya SMJ adalah hala tuju dan plan strategik yang menyeluruh bagi menyusun semula Sabah melalui 7 elemen. SMJ ini terdiri daripada 3 huruf iaitu S, N, J yang merangkumi 7 elemen, yang mana S merangkumi pertanian, perindustrian dan pelancongan, M merangkumi modal insan dan kesejahteraan rakyat, dan J merangkumi jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau. Di dalam SMJ ini terdapat matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh kerajaan negeri, iaitu pertama, melestariankan pembangunan infrastruktur. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, mendapatkan pendidikan berkualiti. Keempat, mendapatkan capaian internet berkualiti. Dan kelima, memfokuskan sifar kemiskinan. Selesai frasa SMJ, bergerak kepada frasa kedua, kiblat pembangunan. Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu PRPM, kiblat bermaksud arah atau hala yang menghadap Kaabah di Mekah, iaitu arah yang digunakan oleh orang Islam untuk beribadah, iaitu bersembahyang. Maka dalam perdebatan hari ini, kami rangkumkan SMJ adalah hala tuju kepada pembangunan negeri Sabah. Secara konseptualnya menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nur, SMJ yang telah dilancarkan pada Mac 2021 merupakan hala tuju dan plan strategik yang kukuh bagi menyusun dan membangunkan semula negeri Sabah bermula dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Kiblat pembangunan, kami katakan SMJ merupakan kiblat pembangunan sebab SMJ ini merangkumi 3 sektor utama yang menyeluruh, iaitu yang pertama pembangunan ekonomi, kedua pembangunan sosial dan ketiga pembangunan fizikal Tuan Yang-di-Pertua. Selesai frasa pembangunan kiblat, bergerak kepada frasa ketiga, bukan retorik politik.
retorik politik adalah permainan atau agenda yang digunakan oleh ahli politik untuk mendapat sokongan umum. Itu secara amnya. Secara konseptualnya, SMJ bukanlah retorik atau agenda politik kerana menurut Datuk Seri Panglima Seri Haji Safar Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, kerajaan negeri sangat komited untuk membangunkan negeri Sabah berdasarkan panduan dan hala tuju yang terdapat di dalam SMJ ini. Dan kerajaan negeri tidak akan sewenang-wenangnya membenarkan ahli politik untuk memperkotak-katikkan SMJ ini, Tuan Pertua. Dalam perdebatan hari ini, kami akan buktikan bahawa SMJ adalah kiblat pembangunan dan bukannya retorik politik apabila ada inisiatif dan usaha kerajaan negeri untuk mencapai kesemua matlamat di dalam SMJ melalui 3 sektor utama, iaitu pertama sektor ekonomi, kedua sektor sosial dan ketiga sektor fizikal, Tuan Pertua. Matlamat perdebatan hari ini, kami akan buktikan bahawa ketiga-tiga sektor utama di Sabah ini telah dibangunkan berdasarkan hala tuju SMJ dan bukanlah agenda atau retorik politik semata-mata. Untuk pembangkang bertembung terus dengan kerajaan hari ini, tunjukkan di dalam perdebatan hari ini 3 sektor yang kami gariskan tadi adanya terlibat dengan agenda politik sehingga boleh menjadi penghalang kepada pembangunan di negeri Sabah. Sebelum bergerak kepada hujah 1, silakan 1. Yang Berhormat, anda katakan matlamat SMJ ialah untuk mencapai sifar kemiskinan. Adakah perkara ini dapat dipenuhi dengan keadaan semasa yang masih lagi belum berjalan Tuan usul-usul? Pertua, pada hari ini kami akan buktikan bahawa di dalam SMJ ini berdasarkan panduan dan hala tuju SMJ, ada pembangunan fizikal dan juga pembangunan sosial di negeri Sabah sehingga boleh untuk mengurangkan kemiskinan di Sabah. Betul, dalam matlamat akhir hala tuju SMJ ada untuk mencapai sifar kemiskinan. Tetapi dalam tempoh setahun SMJ ini dilaksanakan, kita sudah ada inisiatif yang berjaya mengurangkan kemiskinan di Sabah. Itu perlu pembangkang syakna. Hujah 1, pembangunan ekonomi. Di dalam hujah ini saya akan tunjukkan pembangunan secara menyeluruh di dalam sektor ekonomi merangkumi 3P, pertanian, perindustrian dan pelancongan. Bagi merangsang ekonomi Sabah, kerajaan negeri telah memperuntukkan belanjawan sebanyak 4.596 bilion bagi merangsang ekonomi negeri Sabah secara menyeluruh. Sektor pertama, pertanian. Menurut Pengarah Pertanian Sabah yang berbahagia Tuan Jifrin Haji Muhammad, negeri Pertanian Sabah telah memperluaskan penanaman nanas dan kelapa pekebun kecil dan berskala besar dengan melancarkan pelan program pembangunan hasil baharu agro makanan Risda yang lebih berkesan bagi memperbaiki taraf sosioekonomi pekebun kecil melalui 3 bidang utama. Kesannya, dengan pelancaran tersebut boleh mengurangkan kebergantungan sepenuhnya kepada pendapatan dari sumber getah dan memfokus kepada bidang agro makanan dan meningkatkan taraf kehidupan pekebun kecil di Sabah serta boleh menyokong dan memenuhi dasar agro makanan negara dan dasar sekuriti makanan negara. Kedua, bidang perindustrian aquacultur. Ada inisiatif untuk meningkatkan ternakan ikan kerapu hybrid dan udang di Sabah. Usahawan-usahawan dalam bidang aquacultur akan dibimbing oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Negeri Sabah dan Persatuan Nelayan Kebangsaan NEKMAT, bertujuan menyeimbangkan industri tangkapan dan industri ternak untuk memenuhi dan menghasilkan 1.4 juta tan metrik setahun bagi menampung permintaan. Kesannya Tuan Pertua, kita telah berjaya membekalkan udang sebanyak 5 tan bagi setiap 3 hari boleh didapati secara atas talian melalui platform e-dagang. Dapat mengawal harga makanan laut di pasaran di samping mengurangkan beban rakyat Sabah, Tuan Pertua. Bidang ketiga seterusnya bagi perindustrian juga. Menurut Stephen Sempil, Timbalan Pengarah Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Sabah, Sabah telah pun mewujudkan Regional Processing and Logistic Hub yang berkolaborasi bersama outlet pasaraya untuk memasarkan produk usahawan serta mewujudkan hub halal KKPI. Sektor ketiga, pelancongan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Panglima Bong Mokhtar Radin, kerajaan negeri telah memperuntukkan belanjawan hampir 600 juta bagi memperkasa sektor pelancongan di Sabah. Hasilnya pada tahun lepas,
Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh KDNK Negeri, pelancongan Sabah telah menyumbang sebanyak 94.2 juta atau kira-kira 15.7% bagi tahun 2021. Walaupun baru setahun hala 7 SMJ ini dilancarkan, namun kita telah lihat ada inisiatif dan membuahkan hasil yang positif kepada negeri Sabah, menunjukkan bahawa pembangunan sektor ekonomi telah pun dibangunkan secara menyeluruh dan bukanlah retorik politik semata-mata, tetapi benar SMJ ini merupakan kiblat pembangunan. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baiklah, seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk menyampaikan kes bangkangan dan hujah di pihak pembangkang. Dipersilakan. Cubaan suara, cubaan suara boleh dengar ke? Boleh. Warga Dewan sekalian, dengan usul SMJ Dua Noktah bertindih, kiblat pembangunan bukan retorik politik. Baiklah warga Dewan sekalian, selaku Ketua Pembangkang, takkanlah saya nak menari, mestilah saya berikan respon kepada sahabat Perdana Menteri. Baiklah warga Dewan sekalian, kita mulakan terlebih dahulu dengan beberapa pertikaian agung yang saya ingin tujukan dalam Dewan Perdebatan. Pertama, dalam usaha mereka menggagaskan sebuah usul ini, warga Dewan sekalian, mereka tidak pernah untuk menggariskan. Untuk pengetahuan anda semua, SMJ ada matlamat jangka masa pendek dan juga ada matlamat jangka masa panjang. Anda harus faham, meskipun pelaksanaannya ialah pada tahun 2001 hingga tahun 2025, dalam pelan pembangunan SMJ ini ada juga matlamat yang ingin kita capai pada tahun 2021, warga Dewan sekalian. Contohnya, kalau anda buka pada muka surat 224 buku SMJ itu, ada menggariskan pada tahun 2021 kita ingin membesarkan sejumlah 2,000 hektar tanah kepada pekebun kecil. Usaha-usaha inilah sepatutnya digariskan oleh sahabat Perdana Menteri. Sebab kalau kita bermain dengan prospek bahkan jadi ataupun sekadar mengangkut kepada keuntungan semata-mata, itulah satu perkara tidak adil. Seolah-olah mereka ingin menafikan dalam perdebatan pelan yang digunakan untuk membangunkan, minta pembangkang untuk tunjukkan impak negatif. Yang berhormat, takkanlah orang membina sesebuah ekonomi, tiba-tiba turunnya kami katakan ekonomi ini akan menjadi lebih mundur. Itulah satu perkara yang tidak adil. Oleh sebab itu, di perwakilan pembangkang kami akan membuka prospek ini kepada lebih baik, iaitu kami akan menceritakan tentang matlamat jangka masa pendek yang tidak pernah ditepati dalam SMJ pada waktu terdekat ini, lantas menafikan matlamat akhir yang mereka gariskan dalam Dewan Perdebatan. Contohnya dari aspek sifar kemiskinan, capaian internet yang lemah, pendidikan dan pertumbuhan warga Dewan sekalian. Jadi kami tetap akan bersemuka dengan perwakilan kerajaan, cuma kami akan tampal kepada matlamat jangka masa pendek yang menunjukkan jika mereka betul-betul komited, warga Dewan sekalian, matlamat jangka masa pendek itu boleh dipenuhi, maka itulah keadaan kiblat pembangunan. Kalau tidak dipenuhi, itulah retorik semata-mata, warga Dewan sekalian. Mereka hanya menjanjikan namun tidak mahu untuk mencapai. Itu perkara pertama. Perkara kedua pada ini ialah apabila mereka main perangai sekali langsam. Apa-apa usaha mereka sebut atas muka bumi ini, itu ialah tindakan SMJ. Banyak cantik muka anda. Sebab apa? Kita dapat lihat dalam hujah mereka yang pertama, itu bukanlah tindakan SMJ. Kita memberikan sebanyak 4.59 bilion. Ini ialah RMK yang ke-12. Celah dunia mana? Ini ialah SMJ, warga Dewan sekalian. Nampak tak? Mereka bersifat pukul rata. Apa-apa usaha yang ada dekat Sabah ini, itulah dalam SMJ. Tidak pernah diceritakan garis panduan SMJ manakah yang digerakkan, warga Dewan sekalian. Jadi keraguan usaha ini pun boleh kita bawakan dalam perdebatan sebab mereka bersifat tangkap muat. Oh, ada saja usaha Sabah, itulah SMJ. Yang berhormat, itu bukan pembuktian yang baik dalam Dewan Perdebatan. Yang ketiga pada ini ialah pertikaian terakhir, warga Dewan sekalian. Apabila keadaan bukan retorik mereka, ialah apabila ada tindak tanduk politik. Tidak, di perwakilan pembangkang, sebab kata lawan kepada retorik politik ialah politik tindakan. Makna kata, dalam Dewan Perdebatan ini, sekiranya tiada tindakan yang dilakukan untuk mencapai matlamat jangka masa pendek ini, sudah pun boleh membuktikan inilah keadaan retorik, warga Dewan sekalian. Jadi di perwakilan pembangkang, asas bangkangan kami akan memperlihatkan kepada ketidakmampuan SMJ ini untuk dicapai berdasarkan usaha-usaha semasa ini, warga Dewan sekalian. Oleh sebab itu, kes di perwakilan pembangkang kami akan bergerak kepada 3 hujah. Sama sepertilah mereka katakan SMJ itu, dalam hujah-hujah kami akan ceritakan bagaimana matlamat jangka masa pendek ini tidak pernah untuk dipenuhi oleh SMJ meskipun mereka melakukan pelbagai perkara, membuktikan mereka tidak pernah serius
untuk memenuhi setiap satu perkara yang telah pun digariskan dalam SMJ. Sebelum saya bergerak pada bidasan hujah, dipersilakan mana-mana. Yang Berhormat, tadi Yang Berhormat katakan ada matlamat jangka masa pendek, iaitu memperluaskan tanah. Dalam pembuktian hujah telah saya ceritakan, RISDA telah pun bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk memperluaskan tanaman nanas dan kelapa di negeri Sabah. Mohon respon. Yang Berhormat, tetapi kalau saya perasan dalam hujah anda ni tidak pernah berceritakan berapa hektar yang berapa kita capai. Sebab apa? Saya bidas hujah anda. Kita lihat kembali korelasi hujah mereka katakan kita melakukan peternakan ikan, kita membesarkan tanaman tanah. Namun kesannya kita dapat jual udang. Yang Berhormat, tiada langsung korelasi dalam pembuktian hujah warga dewan sekalian. Mereka ceritakan tentang pembangunan nanas, bangunkan ikan, tiba-tiba dapat jual udang. Mana datang benda itu warga dewan sekalian? Saya pun tak tahu. Mana kata pembuktian hujah ini tidak pernah menggambarkan korelasi usaha yang mencapai matlamat yang betul warga dewan sekalian. Lantas hujah pertama ini boleh kita bakul sampahkan warga dewan sekalian. Selesai membidas hujah perdana, kita bergerak kepada hujah saya pertama atas kata kunci kurang pembangunan sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan warga dewan sekalian. Bagaimana warga dewan sekalian? Dalam SMJ ini, ya betul, kita ingin membasmi masalah kemiskinan di negeri Sabah. Jadi saya bukakan satu latar belakang kepada anda, iaitu negeri Sabah merupakan negeri termiskin pada tahun 2019 warga dewan sekalian, iaitu sebanyak 19.5%. Pendapatan isi rumah yang sangat rendah. Jadi untuk kita meningkatkan ekonomi di Sabah, kita menggerakkan SMJ ini warga dewan sekalian. Jadi soalan dan perdebatan, adakah peningkatan masalah kemiskinan di Sabah dapat dikurangkan? Jawapan saya mestilah tidak. Bagaimana saya boleh buktikan kepada anda? Dalam SMJ ini warga dewan sekalian, matlamat jangka masa pendek yang telah pun digariskan ialah ada beberapa perkara. Pertama ialah untuk mencapai 20,000 hektar kepada pekebun kecil melalui program tanah baru. Yang kedua, mewujudkan sebuah pusat pengumpulan hasil perikanan aquakultur pada tahun 2021. Namun malangnya warga dewan sekalian, pusat pengumpulan aquakultur ini tidak pernah wujud di dalam negeri Sabah, dan dalam sektor pembangunan 2,000 hektar tanah itu, program tanah baru yang dijanjikan oleh Sabah ini tidak pernah digerakkan sehinggalah akhir tahun 2022. Dan disebabkan perkara ini, Sabah gagal untuk mencapai dua perkara ini, iaitu gagal untuk mewujudkan pusat perikanan aquakultur yang berpusat, dan yang kedua 2 hektar tanah. Kenapa dua usaha ini penting? Usaha-usaha ini memberikan kepada orang-orang kawasan pedalaman di Sabah, akan memberikan manfaat kepada orang bukan di Kota Kinabalu, tapi di Tanau dan kawasan-kawasan sepitang, kawasan dalaman ini. Dan disebabkan usaha-usaha ini tidak dapat digerakkan warga dewan sekalian, inilah kesannya kadar kemiskinan di luar bandar di Sabah masih lagi meningkat warga dewan sekalian. Bagaimana? Menurut kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Ekonomi Mustafa Ahmad mengatakan kadar kemiskinan di Sabah meningkat sebanyak 2.8%. Jadi dalam hujah ini saya telah ceritakan kepada anda bagaimana Sabah menjanjikan untuk membangunkan kawasan pedalaman dari aspek ekonomi. Banyaklah janji mereka dalam SMJ itu untuk capai tahun 2021. Namun usaha-usaha yang digariskan dalam SMJ ini seperti program tanah baru dan perikanan aquakultur berpusat ini tidak pernah dilaksanakan sehingga tahun 2022. Dan kesannya sekarang ini pada tahun 2021 laporan kita dapat orang di kawasan Sabah pedalaman masih lagi merana dengan kadar kemiskinan yang semakin tinggi. Adakah mereka betul komited kalau mereka berjanji namun akhirnya mereka tunggakkan kepada tahun-tahun seterusnya? Inilah gambaran ini semata-mata retorik politik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas bangkangan usul. Kini saya menjemput Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyokong usul perdebatan kita pada hari ini. Dipersilakan. Gimana suara? Suara boleh dengar? Boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Masih di bawah gagasan usul yang sama, SMJ 2 nokta bertitik, kiblat pembangunan bukan retorik politik. Tuan Yang Dipertua, Tuan Yang Dipertua, selaku orang Sabah saya kecewa apabila saya dituduh umpama kita ni orang Sabah tidak buat apa-apa di Sabah tu, Tuan Yang Dipertua. Baiklah Tuan Yang Dipertua, sebelum kita teruskan, kita lihat dulu apa masalah di meja perwakilan pembangkang. Rangkuman yang saya boleh ceritakan mengenai Datuk Jufri ini, Tuan Yang Dipertua. Pertama sekali masalah beliau, apabila beliau mempertikaikan jangka masa pendek dan panjang, Tuan Yang Dipertua. Sedangkan dalam Dewan Perdebatan kita pada hari ini, Tuan Yang Dipertua, kita telah tunjukkan walaupun baru setahun, tetap ada inisiatif dan memberi kesan yang positif, Tuan Yang Dipertua Ahli Dewan Yang Mulia. Kalau di peringkat pertama ada yang bidas, mereka nak bidas, Tuan Yang Bertua, tunjuk sahaja bahawa dalam setahun ini kita tiada pun inisiatif, Tuan Yang Dipertua, sekadar menabur janji palsu semata-mata, Tuan Yang Dipertua Ahli Dewan Yang Mulia. Yang kedua, Tuan Yang Dipertua, pun begitu. Dalam hujah pertama kita dah ceritakan dalam inisiatif memperluas pedalaman Nenas dan Kelapa melalui program pembangunan hasil baharu agromakanan RISDA, Tuan Yang Dipertua. Tiba-tiba cakap pula Tuan Yang Dipertua mengenai udang. Itu perindustrian, Tuan Yang Dipertua. Maka Tuan Yang Dipertua, saya mohon Datuk Jufri mohon hadam dan cakna dengan apa yang dibawa oleh kerajaan, Tuan Yang Dipertua. Itu masalah pertama. Yang kedua, Tuan Yang Dipertua, masalah terbesar adalah asas pangkangan dalam konsep, Tuan Yang Dipertua. Sebab Tuan Yang Dipertua, mereka tidak pernah ceritakan pun ada keadaan mana-mana ahli politik yang menabur janji tapi tidak ditunaikan, Tuan Yang Dipertua. Sekadar mempertikai pelaksanaan itu. Itu pun tiada mana-mana nama menteri yang mereka tunjukkan yang menabur janji, yang mungkir janji untuk menunjukkan keadaan bukan retorik politik, Tuan Yang Dipertua Ahli Dewan Yang Mulia. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, pertikaian hujah mereka pula, Tuan Yang Dipertua. Mereka cuba untuk memeningkan keadaan Dewan Perdebatan apabila mereka mencampur adukkan ke semua sektor yang kami terangkan, Tuan Yang Dipertua. Dalam hujah 1, Datuk Ain telah pun terangkan kepada kita, pembangunan ekonomi merangkumi 3P, Tuan Yang Dipertua, pertanian, perindustrian dan pelancongan. Maka Tuan Yang Dipertua, saya terangkan balik. Yang pertama pertanian, kita luaskan tanaman nenas dan kelapa. Yang kedua perindustrian, kita perkasakan peternakan ikan dan udang. Dan yang ketiga pelancongan, kita telah berikan peruntukan belanjawan sebanyak 600 juta, Tuan Yang Dipertua Ahli Dewan Yang Mulia. Sebelum kita bergerak kepada penghujahan di meja perwakilan kerajaan, dipersilakan satu. Yang berhormat, pertama sekali, setiap usaha anda tidak pernah sekali pun anda landaskan kepada pencapaian yang lebih baik pada negeri Sabah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang hormat, takkanlah kami nak tipu cakap Sabah tak ada inisiatif. Yang berhormat, itulah pada hari ini kita akan ceritakan bahawa dalam masa setahun sudah ada inisiatif yang makna kata berikan kesan positif melalui pelan pembangunan SMJ ini, Tuan Yang Dipertua. Ada hasil yang kami tunjukkan. Makna kata ini bukan retorik politik. Inilah pembangunan yang mana kita buat, bukan sekadar janji palsu, Tuan Yang Dipertua Ahli Dewan Yang Mulia. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, kita bergerak kepada hujah 2 di meja perwakilan kerajaan. Hujah 2, pembangunan sosial. Tuan Yang Dipertua, berdasarkan strategi dan inisiatif Hala 7 Sabah Maju Jaya, dalam yang digariskan di bawah pembangunan sosial, modal insan dan kesejahteraan rakyat, ada 5, Tuan Yang Dipertua. Antaranya, perkasakan kursus dan beasiswa TVET, bangunkan kapasiti berasaskan IR 4.0, wujudkan perumahan golongan B40, beri bantuan pelajar bersasar seperti budi, bakti dan baik, Tuan Yang Dipertua, dan buat program Fellow Sabah Maju Jaya di kementerian dan syarikat berkaitan kerajaan. Walaupun pelan pembangunan SMJ ini, Tuan Yang Dipertua, meletakkan tempoh masa 2021 hingga 2025. Namun dalam masa setahun ini, Tuan Yang Dipertua, kita telah pun melaksanakan 3 daripada 5 ini, Tuan Yang Dipertua. Saya beri bukti. Yang pertama, Tuan Yang Dipertua, menurut Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor, Tuan Yang Dipertua, Tuan Yang Dipertua, kita telah melancarkan menurut Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, berkata bahawa pelancaran rumah mesra SMJ, Tuan Yang Dipertua, telah dilancarkan untuk mengeluarkan rakyat luar bandar daripada kemiskinan dan memastikan penyediaan rumah mampu milik untuk golongan terbabit, Tuan Yang Dipertua. Rumah mesra SMJ ini, Tuan Yang Dipertua, dibina di semua 73 kawasan Dewan Undangan Negeri menggunakan geran khas bernilai 125.6 juta yang disalurkan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar Negeri pada tahun ini, Tuan Yang Dipertua. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, kita lihat pembangunan menurut Datuk. Yang kedua, Tuan Yang Dipertua, menurut Datuk Elron Angin, Menteri Belia Sukan Sabah, Tuan Yang Dipertua, 24 graduan
Fellow Sabah Maju Jaya menerima surat pelantikan daripada Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Jinor. Tuan Yang di-Pertua, program Fellow SMJ ini adalah platform untuk para belia mendapatkan latihan dan bimbingan secara terus daripada jemaah Menteri Kabinet Negeri Sabah, Tuan Yang di-Pertua, bagi membangkitkan potensi diri sebagai belia. Dengan mereka pun, Tuan Yang di-Pertua, diberikan allowance sebanyak 2,500 per bulan, Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya hujah 3, pembangunan fizikal, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Berdasarkan strategi inisiatif Hala 7 Sabah Maju Jaya, kita ada 10 pelan yang digariskan bahawa pembangunan fizikal untuk jaringan infrastruktur dan pelestarian, Tuan Yang di-Pertua. Namun Tuan Yang di-Pertua, setakat tahun ini, Tuan Yang di-Pertua, kita telah melakukan banyak inisiatif di bawah SMJ ini, Tuan Yang di-Pertua. Contohnya lah, Tuan Yang di-Pertua, menurut Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor, bahawa Hala 7 Sabah Maju Jaya ini kita ada pemasangan peralatan VSAT, Very Small Aperture Terminal, dengan izin Tuan Yang di-Pertua di 50 lokasi di seluruh negeri Sabah. Tuan Yang di-Pertua, VSAT ini adalah sebuah stesen bersaiz kecil yang digunakan untuk memancar dan menerima data suara dan isyarat video melalui jaringan komunikasi untuk memperluas jaringan internet dan menambah baik jaringan internet di Sabah, Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, meskipun begitu, kita telah tambah lagi 300 pemasangan VSAT di tempat-tempat di sekitar Sabah, Tuan Yang di-Pertua, terutama di pedalaman, Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim, kita ada inisiatif projek bekalan elektrik luar bandar dengan dana 472 juta telah disediakan untuk pemasangan baharu 7,200 unit lampu dan penyelenggaraan sebanyak 130 juta telah disediakan, Tuan Yang di-Pertua, memanfaatkan penghuni di lebih 2,000 rumah, Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo melalui SMJ, Tuan Yang di-Pertua, kita telah gerakkan apabila kesan kemajuan gerak kerja projek Pen Borneo Sabah telah pun mencapai 44%, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Makna kata, Tuan Yang di-Pertua, kita telah tunjukkan pun keadaan inisiatif telah pun dibuat, bukanlah janji palsu semata-mata. Maka mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Baiklah, perdebatan hari ini kita teruskan lagi dengan Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang bagi meneruskan bangkangan usul perdebatan. Dipersilakan. Cubaan suara 1, 2 boleh dengar? Ya, boleh dengar. Tugas Ketua Pembangkang kita sebentar tadi, tapi bukan tugas menari, tapi tugas membidas segala apa yang telah diperkatakan oleh pihak kerajaan. Baiklah, menjawab petikan yang pertama, iaitu dari segi retorik politik, warga dewan sekalian, sudah pun dijelaskan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi mengapa pihak pembangkang tidak mengambil sekadar menabur janji, tapi lawan kepada retorik politik adalah politik aksi. Maka apabila politik aksi itu tidak dilaksanakan, maka terjadinya retorik politik, warga dewan sekalian. Sebagai itulah di meja perwakilan pembangkang kami tunjukkan bahawasanya ada inisiatif namun tidak dijalankan dengan baik, warga dewan sekalian, dan serta tidak mencapai sasaran yang telah diletakkan, warga dewan sekalian, bertepatan dengan asas bangkangan kami, iaitu ketidakmampuan untuk mencapai matlamat jangka masa pendek, warga dewan sekalian. Menjawab kepada petikan yang telah ditinggalkan di meja perwakilan kerajaan. Seterusnya kita lihat kepada hujah 2 di meja perwakilan kerajaan dari segi sosial, yang beliau mengatakan bahawasanya terdapat rumah-rumah untuk menyiapkan rumah SMJ untuk mengeluarkan rakyat daripada tangkuk kemiskinan, warga dewan sekalian. Namun begitu, pada peringkat awal, pelan-pelan ini hanya berada pada peringkat pelan semata-mata, belum dilaksanakan, warga dewan sekalian. Boleh saya katakan bahawasanya jika ada pelan dan ingin dilaksanakan, maka akan ada masalah, warga dewan sekalian, seperti ahli-ahli politik yang hanya ingin mengaut keuntungan, warga dewan sekalian, tidak menjalankan dengan baik. Maka itu boleh saya katakan retorik politik, warga dewan sekalian. Hujah kedua dari segi fizikal, mereka mengatakan akan menyalurkan jaringan internet, warga dewan sekalian, iaitu mereka mengatakan akan mengadakan 300 pemasangan modem di kawasan-kawasan pedalaman, warga dewan sekalian. Namun begitu, di peringkat awal ini hanyalah pelan semata-mata, masih lagi tidak ada tindakan, warga dewan sekalian. Sekaligus dapat saya katakan bahawasanya ini adalah retorik politik, warga dewan sekalian. Selesai pemidasan serta jawapan kepada petikan yang di meja perwakilan kerajaan, saya silakan satu.
Yang Berhormat, bagaimana Yang Berhormat katakan itu sebagai agenda politik? Sebab untuk perumahan tu kita dah ada pelancaran dan dah ada plan kerangka, maksudnya akan dilaksanakan, bukan sekadar cakap-cakap sombong, cakap-cakap kosong di kempen-kempen dan sebagainya. Mohon respon. Yang Berhormat, sebab itu saya kata dia peringkat awal mereka hanya merancang, belum melaksanakan. Jika melaksanakan dan ada masalah, itulah kita katakan retorik politik warga dewan sekalian. Kalau di peringkat awal sudah ada kerangka yang sudah mantap dan rapi dan dilaksanakan, maka itulah kita katakan bukan retorik warga dewan sekalian. Jadi, selesai kepada jawapan, kita bergerak kepada hujah di meja perwakilan pembangkang pula di bawah kata kunci aspek sosial warga dewan sekalian. Yang mana kita lihat dari segi sasaran untuk modal insan, iaitu sasaran ke 158, yang mana sasaran ingin dicapai pada tahun 2021, iaitu kemasukan pelajar baru sebanyak 300 pelajar tempatan serta 20 pelajar antarabangsa di University College Sabah Foundation warga dewan sekalian. Namun begitu, menurut Derayat Insight, pengambilan pelajar baru merosot sebanyak 50% di University College Sabah Foundation warga dewan sekalian. Menurut Naib Chancellor mereka, Muhammad Halim Muhammad Razi, pada semester April yang pertama, hanya 18% pelajar kemasukan yang berjaya dicapai warga dewan sekalian. Makna kata apa? Makna kata sasaran yang ingin kita capai dalam jangka masa pendek itu tidak tercapai warga dewan sekalian. Seterusnya kita pergi kepada sasaran yang ke 161, iaitu SMJ kemasukan pelajar baru pada tahun 2021 di IPTA warga dewan sekalian. Namun begitu, menurut statistik kemasukan pelajar IPTA, hanya 4,469 pelajar yang melanjutkan pengajian di Sabah warga dewan sekalian. Mana kata apa? Mana kata kadar ini tidak mencapai sasaran warga dewan sekalian. Kerana apa? Kerana menurut retorik politik, jika perkara tersebut bukan retorik politik, maka ahli-ahli politik ini akan berusaha untuk meningkatkan kadar kemasukan pelajar di IPTA di Sabah warga dewan sekalian. Namun begitu, mereka hanya menabur janji manis dan tidak mencapai sasaran mereka ini warga dewan sekalian. Maka itulah keadaan retorik politik warga dewan sekalian. Lagi sekali, iaitu pelajar-pelajar OKU di Sabah warga dewan sekalian yang ingin melanjutkan pelajaran di College Vocational yang berkeperluan khas. Namun tidak boleh, kerana apa? Kerana bilangan OKU di Sabah ini melebihi 10,000 warga dewan sekalian. Tapi College Vocational berkeperluan khas di Sabah ini hanya ada satu saja warga dewan sekalian. Mana kata apa? Mana kata pendidikan untuk orang berkeperluan khas juga tidak warga dewan sekalian. Jika betul ini bukan retorik politik, maka ahli-ahli politik ini akan membina satu lagi college vocational berkeperluan khas untuk mereka warga dewan sekalian. Namun tidak mereka bina, maka ini hanyalah retorik politik semata-mata warga dewan sekalian. Maka oleh itu, rangkuman daripada hujah kedua ini dapat saya katakan bahawasanya ahli-ahli politik ini hanya mengatakan bahawasanya kita ingin mencapai ini, kita ingin mencapai itu. Namun begitu, mereka tidak berbuat apa-apa kerana sasaran dan matlamat yang ingin dicapai pada akhir itu tidak dapat dicapai warga dewan sekalian. Baiklah, selesai untuk hujah kedua, kita pergi kepada hujah ketiga di meja perwakilan pembangkang warga dewan sekalian di bawah kata kunci kelestarian alam di Sabah warga dewan sekalian. Yang mana Sabah di dalam utusan Malaysia, mereka mengatakan mereka ingin mencapai 30% kawasan hutan simpan, iaitu totally protected area pada tahun 2025 warga dewan sekalian, yang mana ingin menjaga kelestarian Sabah. Namun begitu, dalam Sabah ingin menjaga kelestarian alam itu warga dewan sekalian, terdapat kes-kes pembalakan haram seperti pada awal 2021 terdapat 76 kes pembalakan haram warga dewan sekalian. Pada 5 Julai 2022 pula meningkat kepada 40,161 kes pembalakan haram warga dewan sekalian. Yang mana peningkatan ini adalah peningkatan sebanyak 15% warga dewan sekalian. Kemudian dalam pembalakan haram ada juga yang halal. Namun begitu, Sabah telah menamatkan larangan ekspor balak. Namun begitu mereka meningkatkan jumlah lesen pengurusan hutan warga dewan sekalian. Mana kata apa? Walaupun mereka ingin menjaga hutan, tapi mereka memberikan lesen-lesen kepada pembalak-pembalak ini, yang mana pada akhirnya tidak menjaga kepada kelestarian hutan warga dewan sekalian. Jadi dapat kita katakan di sini bahawasanya dalam SMJ ini untuk menjaga kelestarian alam, namun masih lagi ada kes-kes yang tidak memberikan manfaat kepada alam ini warga dewan sekalian, dari segi pembalakan haram, dari segi pemberian lesen pembalakan warga dewan sekalian. Mana kata apa?
dalam retorik politik ini mereka hanyalah berkata omong kosong warga dewan sekalian. Maka tiada apa yang mohon untuk terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, isu perdebatan yang semakin hangat ini diteruskan lagi. Saya menjemput Yang Berhormat Menteri Pertama daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan bidasan bagi menyokong usul perdebatan. Dipersilakan. Cubaan suara. Dewan Yang Mulia, saya ibaratkan perwakilan pembangkang di sebelah sana, dia yang tak pandai menari, lantai pula yang disalahkan hadirin sekalian. Maka tanpa membuang masa, kita terus memberi respon kepada perwakilan pembangkang di sebelah sana hadirin sekalian. Yang mana untuk kita menilai SMJ kiblat pembangunan bukan retorik politik ataupun tidak. Hadirin sekalian, berlaku pertikaian di perwakilan pembangkang di sebelah sana yang akan saya jawab. Pertama, pertikaian pertama berkenaan dengan jangka masa pendek dan panjang yang saya kira tak relevan untuk kita bawa dalam Dewan Perdebatan. Sebab apa hadirin sekalian? Datuk Perdana Menteri telah pun menceritakan kepada kita bahawasanya untuk kita menilai bukan retorik politik ataupun tidak, hari ini kita akan menilai usul secara keseluruhan. Maksudnya kita akan menilai usul tak kisah sama ada jangka masa pendek ataupun panjang hadirin sekalian. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kami di perwakilan kerajaan telah ceritakan kepada anda semua bahawasanya semasa pelaksanaan SMJ itu, kita lihat walaupun SMJ itu dilaksanakan baru sahaja setahun, tetapi pada hari ini ada inisiatif-inisiatif yang dijalankan sepanjang pada tahun lepas hadirin sekalian, yang mana inisiatif-inisiatif tersebut dijalankan di bawah kementerian-kementerian yang terlibat. Yang pada hari ini kita tunjukkan bagaimana ada inisiatif, ada pelaksanaan yang dijalankan di bawah sebuah kementerian itu. Akhirnya ini bukan keadaan retorik politik hadirin sekalian. Sebab itulah saya kira perwakilan pembangkang, anda hanya perlu tunjukkan bahawa dalam pelaksanaan inisiatif ni ada tak campur tangan politik ataupun agenda politik yang berlaku dalam inisiatif-inisiatif dalam SMJ, tak kisah sama ada dalam jangka masa panjang ataupun pendek hadirin sekalian, untuk anda buktikan konsep anda hadirin sekalian. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saya kira pada hari ini pertikaian kedua mereka adalah pada hari ini mereka kata SMJ adalah retorik politik sebab inisiatif-inisiatif dalam jangka masa pendek mereka tidak dibuat. Akhirnya menyebabkan matlamat jangka pendek mereka tak dapat dicapai hadirin sekalian. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dengar baik-baiklah hadirin sekalian. Pertama, apakah sebenarnya matlamat jangka pendek yang ingin mereka tunjukkan yang tidak berjaya dicapai melalui pelaksanaan inisiatif-inisiatif di bawah kementerian-kementerian yang telah kerajaan tunjukkan. Kedua hadirin sekalian, sedar ataupun tidak, hari ini mereka tunjukkan SMJ bukan kiblat pembangunan tetapi retorik politik, tetapi bersandarkan kepada ketidakupayaan SMJ itu hadirin sekalian. Namun begitu, saya nak tanyalah tuan-tuan perempuan perwakilan pembangkang, hari ini kita pernah ke dengar mereka tunjukkan kepada kita bahawasanya mereka nak tengok kepada kelemahan-kelemahan SMJ itu sendiri, ataupun mereka nak tunjukkan kepada kita ada keadaan
retorik politik yang berlaku semasa pelaksanaan SMJ atau bagaimana tak pernah pun mereka tunjukkan hadirin sekalian. Sebab tuan-tuan dan puan, saya kira pada hari ini contoh konsep yang mereka boleh bawa adalah apabila untuk membuktikan ada retorik politik seperti ada isu rasuah, ada isu penyelewengan dana dan sebagainya sehingga menyebabkan inisiatif melalui SMJ itu tak berjaya dilaksanakan hadirin sekalian. Jadi itulah adalah keadaan yang mana SMJ ini adalah retorik politik hadirin sekalian. Tetapi apa yang mereka ceritakan kepada kita hanya sekadar tak ada inisiatif, SMJ lemah dan sebagainya tanpa mereka cerita ada ataupun tidak pelibatan politik hadirin sekalian. Seterusnya pertikaian ketiga. Saya kira hari ini Datuk Jeffrey cakap bahawasanya kita nak cerita tentang jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Tetapi Datuk yang kedua di sebelah sana tiba-tiba hadirin sekalian bercerita dalam masa setahun terus semua nak semua inisiatif siap dilaksanakan hadirin sekalian. Contohnya hadirin sekalian tentang keadaan projek pemuahan. Mereka nak dalam masa setahun ada pelaksanaan dalam masa setahun kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang lemparkan hadirin sekalian. Saya kira ini tak relevan. Anda nak nilai yang mana satu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah hari ini saya kira disebabkan masalah mereka ini timbullah hujah-hujah yang tak relevan mengarut hadirin sekalian. Hujah pertama bercerita tentang masalah kemiskinan yang tak selesai. Sebelum itu dipersilakan satu tak puas hati. Yang berhormat, anda dah bercanggah dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri tuntut pembangkang kata tiada usul. Tiba-tiba nak cerita pasal tuntutan kami untuk yang tangan berhormat, politik. inilah masalah perwakilan pembangkang yang tak peka hadirin sekalian. Hari ini perwakilan pembangkang anda hanya perlu tunjukkan ada ataupun tidak masalah retorik politik dalam SMJ itu sendiri. Hari ini anda perlu tunjukkan dalam pelaksanaan inisiatif itu ada ataupun tidak politik. Itu sahaja Ibu Hormat. Tak bercanggah ya Ibu Hormat. Baiklah, hujah pertama di perwakilan pembangkang bercerita tentang masalah kemiskinan yang tak selesai yang mana bersandarkan kepada fakta 2019. Hadirin sekalian, kita lihat disebabkan ada masalah yang berlaku pada 2019 tersebut. Sebab itulah muncul SMJ itu pada tahun 2021 tuan-tuan puan. Dan dalam keadaan begitu hadirin sekalian, walaupun selepas setahun pelaksanaan tersebut, kita tak boleh untuk menyelesaikan secara 100% masalah kemiskinan ini, iaitu sifar kemiskinan. Tetapi hadirin sekalian, kita masih lagi melalui SMJ menjalankan inisiatif-inisiatif untuk kita mencapai keadaan tersebut hadirin sekalian. Sebab itulah dalam keadaan semasa Datuk Fahmi sebentar tadi telah menceritakan kepada kita keadaan bagaimana kita telah pun memberikan membuat pembangunan sosial seperti apa? Seperti pemberian beasiswa, pemberian dana, pemberian bantuan, pemberian rumah dan sebagainya untuk membantu rakyat-rakyat Sabah ini untuk mengurangkan beban mereka hadirin sekalian. Makna kata pada hari ini hadirin sekalian, kita kira pada hari ini kita ada pelaksanaan usaha untuk bergerak ke arah sifar kemiskinan. Hujah kedua bercerita tentang kurangnya pelajar lanjut pelajaran di IPTA hadirin sekalian. Hari ini yang pertama saya tanya bagaimana ahli politik nak tolong pelajar sambung belajar kalau keputusan akademik yang menjadi penghalang. Pun begitu hadirin sekalian, walaupun ada masalah ini, kita masih ada inisiatif dan usaha untuk bantu pelajar-pelajar tersebut. Sebagai contohnya, beasiswa baik, budi bakti persekolahan yang mana untuk membantu murid-murid tersebut sejak mereka di bangku sekolah hadirin sekalian. Hujah ketiga, kelestarian alam bercerita tentang isu pembalakan yang saya kira pada hari ini, adakah pada hari ini isu pembalakan itu dijalankan oleh menteri-menteri Sabah untuk menyeleweng dana dan sebagainya? Tak pernah pun ada ceritakan hadirin sekalian. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya kira pada hari ini konsep hujah mereka pada hari ini bukanlah retorik politik tetapi SMJ adalah kiblat pembangunan untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Baiklah, persidangan kita diteruskan dengan ucapan daripada Yang Berhormat Pembangkang Pertama bagi membangkang usul dan seterusnya mengukuhkan kes yang dibawakan oleh pihak pembangkang. Dipersilakan. Tes, jelas ke suara saya? Ya, jelas. Okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMJ, kilat pembangunan bukan retorik politik. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tak nak bergerak nak marah-marah anda semua. Sebab kalau saya marah, lagi susah anda nak faham kenapa Dewan pada hari ini bercelaru sebenarnya. Jadi saya nak bergerak dengan lebih baik. Saya nak didik anda semua, saya nak ceritakan kepada anda semua permasalahan yang berlaku di meja perwakilan kerajaan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita ada 3 permasalahan agung di meja perwakilan kerajaan. Yang pertama, kerajaan kita pada hari ini, mereka ni salah faham berkenaan dengan konsep retorik politik yang ingin dibawakan dalam meja perdebatan pada hari ini. Ya, kalau mereka nak katakan retorik politik ini berkaitan dengan ahli politik, tidak ada masalah. Tetapi fahaman itu tidak boleh dibawa masuk dalam dewan perdebatan. Sebab anda perlu tahu, subjek perdebatan kita pada hari ini adalah SMJ. Jadi, kalau kita nak nilai keadaan retorik politik itu ada ataupun tidak, anda perlu nilai kepada SMJ. Tidak perlulah Datuk Nurin Nabiha nak minta kita pada hari ini petik satu nama menteri untuk kita ceritakan menteri itu bercakap kosong. Tidak. Kaedah untuk kita nak buktikan retorik politik itu wujud ataupun tidak adalah dengan kita menilai kepada SMJ itu. Adakah tindakan itu mencapai matlamat tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Permasalahan kedua, kerajaan pada hari ini tidak adil. Sebab apa saya katakan tidak adil? Sebab rasional yang mereka letakkan di meja perwakilan kerajaan adalah ada inisiatif dan usaha untuk capai matlamat. Inilah keadaan tidak adil. Takkan kami pembangkang nak katakan bila wujudnya satu pelan pembangunan yang semestinya ada KPI, yang semestinya sudah pun dicanang-canangkan, tapi tak ada tindakan. Tidak boleh sebegitu Yang Berhormat Nurul Ain. Anda kena ceritakan, anda kena beritahu bahawasanya dalam keadaan semasa tidak boleh terhenti di fasa inisiatif ataupun usaha. Anda perlu berakhir di fasa capai matlamat ataupun tidak. Sebab itu, untuk kita nak nilai keadaan capai matlamat ataupun tidak ini, anda tidak boleh sekaligus ambil sampai tahun 2025. Kita berada di tahun 2022 tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita bukan Pak Nujum, kita bukan dukun, kita bukan Tok Bomo. Jadi untuk kita nak nilai supaya perkara ini lebih objektif, maka sebab itulah kami hadir dengan matlamat jangka masa pendek yang perlu kita nilai daripada proses 2021 hingga 2022 tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah sahaja. Itulah masalah kerajaan yang tak nak buka pun sesi perbincangan ataupun perdebatan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masalah teragung yang ketiga mereka adalah mereka ini tak tepati janji. Janji Datuk Nurul Ain. Matlamat-matlamat yang ingin dicapai dalam SMJ ada 5. Lestari, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, internet dan sifar kemiskinan. Namun 3 sahaja yang dicapai oleh kerajaan pada hari ini, iaitu pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan juga internet tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mana aspek lestari dan juga mana aspek sifar kemiskinan. Tapi tak apa, kami pembangkang yang lebih baik. Kami telah buktikan kepada anda bahawasanya pada hari ini aspek lestari dan juga aspek sifar kemiskinan kami buktikan dalam hujah-hujah kami. Saya juga boleh ceritakan lagi satu fakta berkenaan dengan aspek sifat kemiskinan ini tidak dicapai dalam jangka masa pendek SMJ. Sebab apa? Menurut laporan ISES, Yusof Ishak Institute dengan izin yang dipertua, pada Disember 2020 purata pendapatan pekebun kelapa sawit di Sabah adalah sebanyak RM1,500 sebulan. Jauh lebih rendah daripada pendapatan isi rumah purata Sabah RM5,745 dan ini meletakkan pekebun kecil kelapa sawit di bawah paras kemiskinan. Jadi kita beralih kepada tahun setelah berlaku ataupun setelah pun dilancarkan SMJ ini, iaitu mereka ini pada tahun 2021 beralih kepada teknologi iaitu AI. Di mana apabila mereka menggunakan teknologi ini, maka ia mengurangkan peluang pekerjaan. Sebab kenapa? Sebab ianya mengurangkan ataupun merendahkan kebergantungan tinggi kepada tenaga kerja manusia. Jadi hasil akhirnya, inilah pasal yang tertinggal di pihak perwakilan kerajaan hari ini. Hasil akhirnya adalah kadar pengangguran di Sabah pada tahun 2021 sebanyak 8.2% untuk semua yang tertinggi di Malaysia tuan-tuan dan puan-puan, berbanding dengan tahun 2019 sebanyak 5.8%. Inilah keadaan yang mudah untuk kita nilai retorik politik ataupun kiblat pembangunan. Sebelum saya teruskan kepada hujah, silakan satu Datuk Fahmi. Yang berhormat, pertama sekali jangka masa pendek
kenapa tak pernah ceritakan kepada kita ada individu politik yang menyebabkan jangka masa pendek tu kita tidak boleh capai, tak pernah ditunjukkan. Mohon respon. Masih nak bercerita berkenaan dengan individu politik. Saya sudah katakan beza antara retorik politik anda nak bercerita di luar Dewan Debat dan dalam usul perdebatan pada hari ini. Bukan ahli politik tapi SMJ yang bersifat retorik politik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu yang perlu pembangkang buktikan. Kalau mereka ni susah sangat nak faham subjek perdebatan, saya pun tak tahu macam mana mereka ni boleh sampai ke pusingan keempat dah pada hari ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalaulah hujah kami ni, Datuk Nurin Nabihah cakap, hujah kami mengarut, saya boleh katakan hujah anda semua hanya lambakan fakta semata-mata. Sebab apa? Setiap hujah pak letak apa yang dibuat dalam SMJ. Tapi ada mereka analisa, ada mereka berikan kepada kita hasil akhir dalam jangka masa yang pendek. Jawapan saya tidak. Dan masuk kepada pusingan keempat, masih lagi tidak ada fasa analisis kepada fakta yang membawa kepada macam mana kita nak ukur dengan lebih objektif. Hujah pertama, pembuktian mereka tergantung sebab sekadar ceritakan berkenaan dengan hasil daripada pertanian, aquaculture dan sebagainya. Persoalannya, bagaimana dengan hasil akhir kepada rakyat ataupun negeri Sabah itu? Mudah sahaja. Anda boleh katakan keadaan sebelum ini, jumlah pendapatan adalah sekian daripada pertanian, aquaculture dan sebagainya. Tapi lepas kita jalankan SMJ, ada inisiatif, ada tindakan dalam SMJ, maka meningkat sebanyak berapa peratus kepada berapa bilion. Mudah kan? Tapi fasa itu tertinggal. Dan kalau anda nak bercerita berkenaan dengan pelancongan ini meningkat, dah 4 pusingan, 4 semua bercerita pasal pelancongan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita baru lepas pandemik, memanglah pelancongan meningkat. Orang dagingan nak berjalan 2 tahun berkurung dalam rumah tu. Jadi kita beralih kepada hujah kedua di meja perwakilan kerajaan, pembangunan sosial. 5 janji mereka, kursus TVIR 4.0, rumah B40, bantuan pelajar, program SMJ di peringkat syarikat. Janji mereka ada 3 yang daripada 5 ini telah dilaksana. Tapi buktinya hanya 2, iaitu rumah B40 dan juga program SMJ di syarikat. Mana lagi satu yang telah dilaksanakan dan mana lagi 2 janji dalam SMJ? Jawapan saya tidak ada. Sedangkan kursus TVET dan juga bantuan pelajar ini aspek penting dalam pembangunan sosial sebab ianya melibatkan pendidikan. Sama juga dengan hujah ketiga berkenaan dengan pembangunan fizikal. Sejauh mana mereka buktikan keberadaan jalur lebar itu memudahkan keadaan pendidikan. Sekalipun pada hari ini telah kami buktikan pendidikan masih berada di paras yang rendah menyebabkan penduduk Sabah masih berada dalam garis kemiskinan yang rendah. Sama juga dengan lebuh raya Pen Borneo capai 44%. Dari 2012 sampai sekarang masih 44%. SMJ dah ada. Kenapa kita tak boleh pantaskan lagi proses lebuh raya Pen Borneo, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Maka jangan dengar retorik yang diberikan oleh Datuk Nurul Ain, Datuk Nurin Nabihah dan juga Datuk Fahmi Almadi. Dengarlah pihak perwakilan pembangkang pada hari ini. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih yang berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah serta bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Baiklah, perdebatan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Bagi sesi penggulungan, pendebat pertama atau pendebat kedua boleh menyampaikan penggulungan di pihak masing-masing. 4 minit diperuntukkan untuk setiap pendebat yang akan melakukan penggulungan kes di pihak masing-masing. Saya mulakan dengan mempersilakan yang berhormat wakil daripada pihak pembangkang untuk tampil menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan yang berhormat. Cubaan suara boleh dengar ke? Boleh. Warga Dewan sekalian, setelah saya duduk dan menelaah kembali perdebatan ini, baru saya faham bagaimana debat ini sudah pun berlangsung. Baiklah warga Dewan sekalian, saya ingin tunjukkan pertama sekali percanggahan yang berlaku di antara Perdana Menteri dan Menteri Pertama. Keluar daripada kata mulut Perdana Menteri sebentar tadi untuk pembangkang berdepan dengan kes kerajaan, kami perlu tunjukkan bahawa inisiatif yang digerakkan oleh SMJ ini tidak berlaku. Maka itulah keadaan retorik politik apabila ia tidak mampu untuk mencapai matlamat warga Dewan sekalian. Tiba-tiba bangkit yang ketiga, datang ilham dari mana saya tak tahu, mereka bawakan dalam perdebatan, oh kena melibatkan ahli politik. Itu sudah terkeluar Dewan seperti yang ketiga katakan. Jadi nampak tak, tuntutan mereka pun bercapah-capah. Bagaimana pembangkang nak bersemuka dengan orang sebegini
rupa. Itu yang pertama. Yang kedua, warga Dewan sekalian, lembu berpegang pada tali, manusia berpegang kepada janji. Maka di perwakilan pembangkang kami berdepan dengan janji-janji mereka. Mereka katakan dalam aspek matlamat untuk tunjukkan masalah kelestarian, pertumbuhan ekonomi yang lemah dan juga sifat kemiskinan. Dalam hujah saya yang pertama, saya ceritakan kepada anda disebabkan mereka tidak menggerakkan usaha-usaha di Sabah, akhirnya masalah kemiskinan di Sabah meningkat. Yang berhormat, kalau nak sifar kemiskinan, kalau kemiskinan itu meningkat, bila anda nak capai? Kalau anda nak kurus, esok anda naik 2 kilogram. Adakah anda akan kurus 5 tahun ke depan? Tidak. Itulah keadaan retorik warga Dewan sekalian. Hujah kami yang kedua, kami ceritakan dari aspek pendidikan. Anda janji beasiswa sini sana, anda janjikan semua benda, namun akhirnya orang tidak dapat masuk dalam universiti. Berkesan ke? Seolah-olah anda bersenam dan sebagainya, akhirnya anda tetap gemuk. Adakah ini keadaan janji yang ditepati? Tidak. Hujah kami yang ketiga, kami ceritakan kepada anda bagaimana pelaksanaan yang dilakukan di Sabah pada ini di akhirnya masih lagi tidak mencapai target-target yang ditetapkan terhadap pelestarian yang tinggi sebab ada masalah kes dilakukan penebangan hutan warga Dewan sekalian. Adakah itu keadaan Sabah yang lebih lestari? Ya, memang kami tidak nafikan. Itu sebabnya dalam kes wakilan pembangkang pada ini, kami masih lagi berdepan dengan mereka menceritakan matlamat-matlamat yang tidak pernah dicapai. Sebaliknya warga Dewan sekalian, kalau kita lihat kes wakilan kerajaan, mereka ni beribu-ribu janji mereka berikan dalam perdebatan, beribu-ribu usaha kita dengar macam ni Sabah ada 101 cara. Namun sayangnya warga Dewan sekalian, 101 cara ini pertama tidak pernah dilonjakkan kepada SMG. Sebab apa? Pertama sekali mereka ceritakan tentang pemasakan VSAT. Yang berhormat, VSAT inilah program jendela. Jendela ialah daripada kerajaan yang berada dekat Semenanjung tu. Bukan SMG. Nampak tak? Betapa mudahnya mereka tabur rata, oh semua usaha ni, oh usaha Sabah lah sebab berlaku kat Sabah. Banyak cantik muka anda. Baca plan itu, apa yang plan itu buat warga Dewan sekalian. Tidak boleh semudah itu. Nampak tak? Usaha yang mereka berikan pun bukan daripada SMG. Yang kedua pula, mereka bermain dengan mudah. Mereka katakan, oh 44% pen bonus sudah pun siap, ada rumah yang sedang dibina dan sebagainya. Saya ingatkan kepada anda, rumah-rumah contohnya bantuan prima di kawasan Cenawing di kawasan Selangor pernah dijanjikan namun akhirnya jadi projek rumah terbengkalai. Pen Borneo itulah satu contoh paling saya suka. 2012 warga Dewan sekalian mereka janjikan jalan raya di Sabah. Sampai sekarang dah dekat 10 tahun. Baru 44%. Kesian orang Sabah. 10 tahun dijalankan. Nak mengharapkan SMJ ini pun baru sampai 44%. Bila warga Dewan sekalian Sabah ini nak berjaya mencapai kiblat pembangunan yang dijanjikan dalam tempoh 5 tahun itu warga Dewan sekalian. Itu sebabnya kes di perwakilan pembangkang kami ceritakan. Kalau jangka masa pendek pun anda tidak boleh nak penuhi, adakah anda akan percaya kepada manusia-manusia menambur janji pendek? Contohnya esok saya janjikan anda untuk membelikan makanan, namun di akhirnya saya tidak pernah belikan makanan. Adakah anda akan tetap percaya kepada manusia yang kata, oh 5 tahun lagi saya akan berikan anda rumah? Pastinya tidak. Sebab apa? Kalau janji semudah 1 tahun tidak boleh dipenuhkan, apakah jaminan anda kepada usaha-usaha anda duk lembayung dalam Dewan Perdebatan pada ini akan berhasil? Sebab kita tahu janji-janji yang lebih banyak ini, lebih banyak amanah yang ditanggung, lebih berat untuk kita tunaikan dan itulah kegagalan kerajaan. Tiada situasi pentunaian yang dilakukan terhadap negeri Sabah sebab tiada kesan langsung. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Baiklah, bagi menutup sesi penggulungan bagi persidangan kali ini, saya mempersilakan wakil pihak kerajaan untuk tampil bagi menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Matlamat perdebatan hari ini. Dalam perdebatan hari ini telah kami buktikan bahawa 3 sektor utama di Sabah, ekonomi, sosial dan fizikal, telah pun dibangunkan berdasarkan hala tuju SMJ dan bukanlah agenda retorik politik. Apabila dalam sektor ekonomi, kami telah buktikan ada inisiatif. Pertama, pertanian, luaskan tanaman nenas dan kelapa di Sabah. Kedua, perindustrian, perkasa ternakan ikan dan udang di Sabah. Ketiga, pelancongan, adanya peruntukan 600 juta kepada sektor pelancongan. Dan kesannya, pertama, berjaya mengurangkan kebergantungan rakyat kepada pendapatan getah dan meningkatkan taraf hidup rakyat Sabah. Kedua, bekalan udang meningkat sebanyak 5 tan bagi 3 hari di Sabah dan boleh berjaya mengawal harga makanan laut. Ketiga, pada tahun 2021, statistik KDNK menunjukkan sektor pelancongan menyumbang 94.2 juta kepada pendapatan negeri Sabah. Bagi sektor sosial, hujah kedua, kami telah tunjukkan adanya pemasangan 300 visat di 50 lokasi di Sabah. Kesannya,
capaian internet di Sabah berjaya kita tingkatkan. Kedua, adanya pelancaran rumah mesra SMJ dan bakal 73 lokasi bakal mendapat kediaman rumah tersebut. Ketiga, hujah ketiga, pembangunan fizikal. Apabila adanya 472 juta bekalan elektrik diberikan kepada rakyat Sabah dan kesannya kita ada pemasangan 7,200 unit lampu di negeri Sabah. Dan kedua, lebuh raya PAN Borneo apabila 44% sudah pun siap selepas SMJ ini dilaksanakan menjadi penyambung kepada luar bandar dan bandar di Sabah Tuan Dipertua. Dan pada hari ini Tuan Dipertua, SMJ ini kita ingin menilai matlamat pada tahun 2025 dan kami telah tunjukkan walaupun baru setahun SMJ ini dilaksanakan sudah ada kesan yang positif untuk pembangunan negeri Sabah. Itu pihak kerajaan hari ini. Respon kepada pihak pembangkang hari ini. Fahaman mereka, SMJ tidak capai matlamat jangka masa pendek, maka itulah retorik politik. Ini adalah masalah pencerapan mereka. Sebab bagaimana dengan tak capai matlamat jangka masa pendek ini boleh untuk jadi sandaran retorik politik mereka. Pihak pembangkang hari ini Tuan Dipertua, kalau tiada rotan, asalkan akar pun berguna. Kita terus kepada yang ketiga, pihak pembangkang yang paling lawak dalam Dewan Perdebatan hari ini. Apabila yang ketiga ini bercerita, PAN Borneo dilaksanakan pada 2014. Mungkinlah yang ketiga hari ini tiada televisyen di rumah. Sebab PAN Borneo ini telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan dari 2016 hingga 2020 tersekat pada kadar 15% sahaja. Lepas ada SMJ, meningkat menjadi 44% Tuan Dipertua. Yang kedua, bila cakap usaha pembinaan rumah mesra SMJ adalah retorik. Yang berhormat, hari ini kita ada pelan kerangka dan pelancaran akan dilakukan dalam masa terdekat. Takkanlah hari ini pihak pembangkang nak tunjuk kerajaan negeri lancar hari ini, esok terus siap semua rumah. Mustahil Tuan Dipertua. Itu masalah mereka. Hujah pertama mereka, rakyat Sabah miskin. Bukti yang diberikan adalah kadar kemiskinan pada 2019. Mudah betul. Sedangkan SMJ ini dilancarkan pada 2021 dan sifat kemiskinan ini kita nak ukur pada tahun 2025. Tapi walaupun setahun SMJ ini dilaksanakan, kami telah tunjukkan ada pengurangan kemiskinan apabila kita berjaya meningkatkan taraf hidup rakyat dengan peluasan nenas, kawasan tanaman nenas dan kelapa dan sebagainya. Hujah kedua mereka, kurang pelajar lanjut di IPTA. Ini masalah. Mereka hari ini umpama nak suruh ahli politik menggunakan kuasa politik mereka untuk mengubah keputusan peperiksaan rakyat supaya boleh rakyat negeri Sabah semua masuk IPTA, semua terbang belajar di UPM, mungkin Tuan Dipertua. Itu masalah kedua. Hujah ketiga, kelestarian alam. Contoh yang diberikan pembalakan. Pembalakan ini bukanlah isu SMJ dan Dipertua sebab kalau kita analisis, isu pembalakan ini yang mereka konon kata-kata teruk ini tidak pernah berlaku pada Sabah. Sebab kalau kita pergi ke Sabah, sepanjang negeri Sabah dari Kota Kinabalu hingga ke Tawau, pembalakan ini hanyalah berlaku di Kalabakan, Kimanis dan beberapa kawasan sahaja. Bukanlah seteruk seperti di negeri Pahang, Tuan Dipertua. Itu masalah pihak pembangkang hari ini. Maka pihak pembangkang tidak pernah pun menjawab beban bukti yang kami letakkan, yang mana kami suruh mereka tunjukkan dalam 3 sektor ekonomi, sosial, fizikal ini ada campur tangan ahli politik sehingga boleh menjadi penghalang kepada pembangunan di Sabah. Maka tiada apa saya pinta, mohon untuk terus cadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan. Dengan berakhirnya ucapan penggulungan oleh pihak kerajaan sebentar tadi, maka berakhirlah sudah persidangan kita. Sehingga bertemu semula pada persidangan yang akan datang. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini. Ahli-ahli yang berhormat diminta untuk kekal dalam talian bagi memberi ruang kepada barisan panel hakim untuk membuat keputusan. Keputusan akan diumumkan sebentar lagi. Sekarang saya akan memasukkan para hakim ke dalam bilik hakim bagi membuat keputusan.
Baiklah, seterusnya saya mempersilakan panel hakim untuk menyampaikan komen dan seterusnya mengumumkan keputusan bagi pusingan ini. Baik. Para peserta dan hakim diminta untuk membuka kamera bagi sesi komentar dan keputusan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi diucapkan kepada semua. Molek kiranya anda kita mendengar sedikit komen daripada panel juri yang menghakimi pertandingan pada pagi yang berbahagia ini. Saya jemput terlebih dahulu Hakim 2 Encik Alageson. Dipersilakan. Baik, selamat pagi semua. Saya ada komen ringkas saja untuk pusingan tadi. Saya berpuas hati dengan kualiti debat. Boleh dikatakan pada tahap yang atas lagi dari sederhana dan boleh dibaiki. Antara perkara yang kedua-dua pasukan perlu ambil perhatian bagi pusingan-pusingan akan datang adalah pertama sekali sumber fakta. Kalau usul kita adalah berkenaan dengan SMJ, seelok-eloknya fakta kes ataupun figures yang dibentangkan adalah dari SMJ juga. Sebutkan sumbernya dan juga sebutkanlah dari mana fakta itu diperolehi dan apa sumbangan fakta itu kepada debat. Jangan sekadar letakkan fakta tapi ceritanya kepada usul tak ada. Pertama. Kedua, penceritaan hujah dan fakta boleh dikemaskan lagi, terutamanya untuk ahli pembangkang, timbalan ketua pembangkang. Kamu ada banyak fakta dan juga logik. Tapi kalau disusun dengan cantik, cerita kamu akan sampai dengan lebih kemaslah tu komen individu untuk timbalan ketua pembangkang. Juga timbalan Perdana Menteri. Sebab kamu berdua ni adalah orang yang akan sumbangkan banyak fakta dalam Dewan. Tapi kalau fakta itu disenaraikan sekadar fakta saja, tidak begitu menarik. Kita perlukan satu kronologi fakta itu. Kita perlukan satu cerita dari fakta itu yang menyokong hujah dan juga konsep kamu. Dan yang terakhir, juga teguran untuk kerajaan. Bila kamu letakkan beban bukti, kena berpegang pada beban bukti itu. Kalau pembangkang sudah berjaya jawab, dari situ kamu perlu timbulkan pertikaian. Jangan wujudkan beban bukti yang baharu di tengah-tengah perdebatan. Sebagai contohnya tadi, bila menuntut pembangkang untuk tunjukkan ahli politik yang terlibat membuat retorik, itu tiada dalam pembentangan konsep ataupun beban bukti kamu. Kalau itulah tuntutan kamu, sebut awal-awal sewaktu pembukaan konsep. So itu sahaja saya punya perkongsian tips untuk pusingan kali ini. Thank you. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Alageson. Seterusnya saya menjemput Hakim ketiga Encik Muhammad Izwan. Persilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, saya bersetuju dengan apa yang Encik Alageson komen sebentar tadi. Cuma tambahan daripada saya adalah dari segi pemahaman usul. Bagi kedua-dua pihak perlu memahami usul secara jelas. Contohnya perkataan atau frasa retorik politik itu. Apakah yang dimaksudkan dengan retorik politik yang sebenarnya? So dia bukanlah merujuk kepada ahli politik ataupun mana-mana parti politik. So pengetahuan atau pemahaman terhadap frasa tu adalah sangat penting supaya apa yang diperdebatkan tu sebenarnya tepat kepada usul yang dibawa. Kemudian untuk lebih adil kepada kedua-dua pihak dan sebenarnya pihak kerajaan dan pembangkang, bila kita cakap tentang satu pelan pembangunan negara ataupun negeri, dia ada jangka masa pendek dan jangka masa panjang, dan tak salah untuk kita melihat kepada kedua-duanya. Maksudnya sama ada pihak kerajaan ataupun pembangkang, dia akan menjadi lebih adil apabila kedua-duanya menyenaraikan apakah jangka matlamat jangka masa pendek dan apakah matlamat jangka masa panjang bagi sesuatu plan itu. Kemudian setiap satu matlamat jangka masa pendek dan panjang tu setiap tahun ataupun mungkin dilaporkan secara sukuan ataupun separuh tahunan, maka akan ada pencapaian yang akan dilaporkan. Jadi kita boleh menyatakan secara progresif walaupun tak mencapai matlamat akhir, tapi setakat ni dah berapa pencapaian yang sepanjang 2 tahun ni, apakah pencapaian yang telah dapat dicapai. So itu akan jadi lebih adil kepada kedua-dua belah pihak, dan kita boleh tengok sama ada SMJ tu
berjaya ataupun tak berjaya ataupun ada perkara yang perlu diperbaiki. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Izwan. Saya percaya kedua-dua rakan saya hari ini telah mengulas dengan begitu jelas bagaimana orang kata kita boleh menambah baik mutu dan kualiti perdebatan. Saya bersetuju terutamanya dengan memberikan fokus kepada orang kata main content of the debate, which is the frasa kontroversi, bukan retorik politik ataupun ia merupakan satu retorik politik. Seperti yang telah dinyatakan, saya rasa dalam hal ini kita bukan hanya nak menilai sesuatu perkara itu daripada satu perspektif semata-mata. Saya rasa baik sekiranya kedua-dua pihak cakna apa sebenarnya medium pengukuran untuk kita katakan ia sebagai satu retorik politik ataupun bukan retorik politik. Sebagai contoh, kita boleh nilai dari sudut pelaksanaan, kita boleh menilai daripada sudut pencapaian. Bila sesuatu dasar polisi ataupun program dilaksanakan, pasti akan tertulis apa matlamat yang ingin dicapai dan sebagainya. Seperti yang rakan saya jelaskan, akan ada fasa-fasa tertentu untuk kita menilai sama ada pelan yang kita rangka itu boleh dicapai ataupun tidak. Disebabkan itulah wujud terma pelan jangka pendek, pelan jangka panjang dan sebagainya. Jadi penilaian-penilaian ini perlu untuk diletakkan dalam model perdebatan kita agar ia mudah untuk kita sama-sama buat timbang tara sama ada ia boleh dicapai ataupun tidak, berjaya ataupun tidak dan sebagainya, ya, untuk kedua-dua pihak. Bila kita cakap tentang plan juga pasti akan melibatkan peruntukan, person in charge dan sebagainya. Mungkin perkara-perkara ini yang sebenarnya yang kita nak kena angkat dalam Dewan. Nak tengok, okey, perancangan kata letak 1 bilion. Dalam masa setahun, berapa banyak 1 bilion ini dah dilaksanakan untuk tempoh 2021 hingga 2025. We go into that deeper so that kita bolehlah nilai keberkesanan, efficiency of the project dan sebagainya. Baru kita nampak hala tuju perdebatan itu. Ya, jadi secara keseluruhannya saya percaya kedua-dua pasukan berdebat dengan agak baik secara umumnya. Cuma konteks perdebatan itu dari sudut hujah boleh ditambah baik lagi dengan mengutarakan dan mengetengahkan contoh-contoh SMJ yang lebih jelas dan lebih padat. Baiklah. Doktor, Ya. tambah sikit. Kalau saya rasa doktor dan Encik Alison pun mungkin bersetuju bahawa kita hakim towards the end of the debate tu baru kita nampak lebih jelas perdebatan ni. Betul. Yalah, betul, saya setuju. Kadang-kadang bila kita berdebat menjadi juri, mungkin di peringkat awal kadang-kadang kita merasakan perdebatan tu seperti orang kata agak cacah morba. Kita tak nampak lagi hala tuju. Kadang-kadang bila dekat hujung, third speaker bangun mungkin baru nampak. Atau worst case scenario, mungkin waktu penggulungan sebenarnya baru kita faham apakah pembawaan kerajaan, apakah pembawaan pembangkang. Jadi untuk menghasilkan mutu dan kualiti debat yang baik, seperti yang dinyatakan oleh Encik Muhammad Izwan, betul. Kalau kita cantik, kita murnikan benda ni di peringkat awal, nampaklah sengit tu. Orang kata head to head count kan. Perdana Menteri lawan dengan ketua pembangkang dan sebagainya, baru dia nampak seronok sikit debat tu dan hakim pun akan pening kepala at the end of the day untuk buat keputusan siapa yang sepatutnya menang. Ya, okey. Saya mewakili rakan-rakan juri akan mengumumkan keputusan. Sesungguhnya keputusan adalah muktamad. Pendebat terbaik, ketiga-tiga orang juri bersepakat memberikan pendebat terbaik kepada Yang Berhormat Nur Ain Akilah daripada Universiti Putra Malaysia. Dengan juri 3-0, margin kemenangan tipis 1.67. Usul SMJ Kiblat Pembangunan bukan retorik politik adalah dengan ini ditolak. Syabas dan tahniah diucapkan kepada UPM. Selamat maju jaya untuk pusingan yang terakhir untuk kedua-dua pasukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Hakim. Terima kasih. Izinkan saya untuk ulang keputusan. Usul SMJ Kiblat Pembangunan bukan retorik politik adalah ditolak dengan margin 1.67, juri 3-0 dan pendebat terbaik Saudari Nur Ain Akilah daripada Universiti Putra Malaysia. Ya, tepat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih para hakim atas komentar dan keputusan sebentar tadi.
Oleh itu, saya selaku Tuan Yang di-Pertua Dewan dengan ini akan menangguhkan persidangan Dewan pada sesi ini. Sebelum itu, saya memohon ahli-ahli yang berhormat beserta panel hakim untuk tunggu sebentar bagi sesi fotografi secara maya serta sesi temu ramah bersama pendebat terbaik pusingan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.